dia sambut Hari Wilayah Ucapan pelbagai peringkat dia dengan menzahirkan dengan puisi, yang menzahirkan dengan kibaran bendera. Semuanya berusaha untuk yang terbaik untuk memastikan sambutan yang paling gemilang dan vibrant dalam situasi dan norma baharu. Dan hari ini kita bersama berbincang sambutan Hari Wilayah Persekutuan bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Tan Sri Tuan Perdana Anwar bin Haji Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Tan Sri sihat ya? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Wilayah. Tadi saya tadi leka melihat reaksi daripada Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan menzahirkan menarik tengok apa tu anak-anak muda mengucapkan selamat Hari Wilayah dengan berbagai-bagai cara. Dan melihat kepada kerangka sambutan, saya lihat banyak sekali inisiatif yang berpaksikan kepada kebajikan ya. Sebagai contoh dilaksanakan program My5 ini. Banyak insentif, banyak yang dilakukan demi membantu mereka yang terjejas ketika PKP ini. Silakan dapat kongsikan Tan Sri. Ya. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya kalau kita lihat di mana-mana juga bandar di dunia ini, lazimnya kita akan nampak pembangunan fizikalnya. Bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang cantik-cantik, prasarana yang moden dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang manusianya, the people. Sebab itu saya berharap supaya wilayah persekutuan itu mempunyai rohnya. Mempunyai orang kata jiwanya. Bukan soal fizikalnya. Bukan soal apa yang kita nampak, pandang, cantik, elok sahaja. Tetapi kita mahukan rakyat yang tinggal ataupun warga kota yang tinggal di Kuala Lumpur misalnya dan wilayah persekutuan secara umumnya merupakan rakyat yang hidup dalam suasana yang selesa. Mereka berbangga dengan bandaraya mereka. Mereka cukup turut mengambil rasa tanggungjawab dan mereka merasa saling bantu-membantu. Itu konsep cakna, konsep prihatin. Sebab itu apa yang kita dedikasikan pada Hari Wilayah pada kali ini adalah untuk memberikan satu mesej bahawasanya kita adalah satu. Dan kita mesti sentiasa mengambil berat. Tidak ada sesiapa pun yang tertinggal. Kalau yang kecil, gelandangan, yang miskin, yang cacat, yang uzur, yang tua, yang tinggal di rumah-rumah yang murah ataupun di kampung-kampung tradisi di tengah-tengah kota dan sebagainya. Sebab itu kita pilih tema wilayah persekutuan, wilayah prihatin. Tapi tak boleh juga tema saja. Kalau tema saja dia jadi macam slogan. Kita mesti disusuli dengan program-program. Maka di situlah lahirnya konsep My5 untuk mengiringi sambutan Hari Wilayah pada kali ini kerana di bawah program My5 itu sentuhannya banyak. Saya katakan bagaimana kita nak melebarkan social safety net. Kita bercakap tentang orang di bandar mengalami kos sara hidup yang tinggi. Warga di bandar menghadapi tekanan hidup untuk menampung perbelanjaan yang kian meningkat, tapi apakah program yang mengiringi, yang komplement, walaupun kerajaan ada banyak rancangan, nak buat lebuh raya itu, nak buat lebuh raya ini, nak buat bandar Malaysia, nak buat TRX, nak buat sistem pengangkutan, itu semua dah diketahui. Tetapi apakah sentuhan-sentuhan kepada masalah-masalah manusianya, orangnya itu. Jadi program My5 ini, kita ada My Medic, yang keprihatinan tentang kesihatan untuk mereka mendapat rawatan dengan seberapa murah, seberapa mudah. Kita ada My Grocery untuk mengurangkan kos barangan dapur mereka yang mereka terpaksa wajib untuk membelinya. Kita ada My Job untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang ekstra. Kita ada My Bus di mana anak-anak ke sekolah dengan menggunakan kupon-kupon, mereka tak perlu membayar dan sebagainya. Jadi My5 ini adalah suatu usaha untuk nak komplement dengan rancangan besar Kuala Lumpur, dengan plan struktur Kuala Lumpur, dengan master plan Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi aspek kemanusiaan, aspek kecaknaan bagi warga kota itu yang mesej yang nak kita sampaikan. Ya, dan saya percaya gerak kerjanya telah pun bermula lama sejak Tan Sri bersama dengan portfolio ini. Jadi pastinya ada sentuhan peribadi di situ ya. Sebagai seorang perancang bandar, pastinya ingin melihat ia bukan hanya tentang fizikal, tadi sebutkan tentang roh kejiwaan. Macam mana untuk ianya terserap dalam jiwa terutama anak muda yang
menjadikan Kuala Lumpur ataupun Labuan Batu Jaya ini sebagai tempat berhijrah, membina kerjaya yang pula harus disokong dengan fasiliti yang membantu mereka untuk mencapai impian itu. Ya. Saya selalu letakkan begini, yalah kita jadi menteri ni biasanya dikaitkan dengan kuasa, dikaitkan dengan otoriti. Tapi saya kalau boleh, saya nak menjadi menteri rakyat. Maknanya saya nak bawa suara itu suara rakyat. Dan nak buat polisi menyelesaikan masalah rakyat. Jadi masalah rakyat itu kadangnya masalah orang kecil lah. Jadi kita tak nak itu sebagai satu, orang kata, terlepas pandang. Memang sebagai town planner, saya adalah idealisme sebagai seorang town planner. Nak tengok jalan lebih baik, nak tengok ini lebih baik dan sebagainya, macam-macam. Itu di bawah disiplin sebagai seorang town planner. Sebagai menteri pula tentulah dari segi kuasanya, otoriti dan sebagainya. Tapi yang sentiasa menjadi permainan dalam fikiran saya ialah kalau kita duduk di sebelah rakyat, kita duduk di sebelah orang kecil, kita duduk di sebelah orang yang tinggal di rumah-rumah PPR. Ya, bila saya turun, saya pergi ke unit-unit di rumah-rumah PPR, saya lihat bagaimana mereka tinggal dalam rumah yang sempit, keluarga yang ramai. Bila PKP semua kena duduk dalam rumah, tiba-tiba dalam rumah tu jumlah keluarga yang besar misalnya, sangat-sangat tidak selesa. Bila saya pergi ke rumah-rumah flat yang lama-lama ni, saya tengok penghuninya adalah warga emas, ramai yang warga emas. Sebab dia dah beli rumah tu 30-40 tahun dulu. Sekarang dah tua, dah sakit lutut. Tiba-tiba lift pula tak sempurna, lift selalu rosak. Walk-up apartment yang tak ada lift. Mau tak mau kena naik turun. Jadi bagaimana nak mengatasi masalah-masalah sedemikian. Begitu juga kita lihat pada orang muda. Tadi disebut tentang orang muda. Ya. Saya tengok ramai bila saya pergi, yang duk menjaja, yang duk menjual ni, budak-budak muda. Tapi bila saya sembang dengan mereka, dia kata, payahlah Tan Sri. Minta lesen pun lama dah. Saya meniaga kat sini, dia kata, kalau penguat kuasa tak datang, saya meniagalah sekejap. Dia panggil ni apa? Dia panggil rainbow. Dia datang, dia lari. Macam mengalau ayam di lesong lah. Bila penguat kuasa dah tak ada, dia buka balik. Jadi saya terfikir bagaimana cara kita nak selesaikan benda begitu. Yang penting bagi saya ialah orang tu ada keinginan nak berniaga. Dia bersedia nak berusaha. Kita berempah pula nak menjalankan kempen, keusahawanan dan sebagainya. Jadi ini orang yang dah sedia nak berniaga tapi dia tak ada tempat. Jadi kita lancarkan program usahawan muda kota. Instead of dia kena cari tempat, saya suruh Datuk Bandar dan sebagainya cari tempat. Kena pasti lokasi di mana boleh kita bagi anak-anak muda berniaga. Dan kita dapat beribu-ribu lokasi di sekitar Kuala Lumpur, besar dan kecil, kawasan-kawasan yang terbiar, kawasan-kawasan lapang yang tidak digunakan, tempat-tempat berjalan kaki yang strategik di kawasan River of Life. Dan mereka laporkan kepada saya kata okey, kita ambil kawasan-kawasan ini, kita cari mereka yang anak-anak muda yang nak berniaga ni, dia nak buat dalam bentuk gazebo ke, nak buat dalam bentuk kios ke, ataupun dia nak buat dalam bentuk tempat berniaga yang lebih cantik, lebih elok, kita bagikan peluang mereka berniaga, permudahkan. Kalau lesen, masalah jadi lesen payah, saya kata kenapalah kita payahkan sangat lesen. Ubah sikit cara kita. Jadi lesen dipermudahkan, peluang dipermudahkan. Jadi itu pada saya adalah pendekatan yang bukan bersifat town planning, tapi bersifat how do we manage people's problem. Bagaimana kita menguruskan masalah rakyat. Cara terbaik dengan kita melihat belah mereka. Sebab tu bila saya jumpa soal gelandangan, dan saya dah tahu lama dulu sebab anak perempuan saya ni dia selalu suka pergi join NGO bawa makanan, pergi hantar pada gelandangan. Saya dah tahu adanya benda begitu. Kemudian bila saya jadi menteri, saya pergi tengok. Dan saya cari peluang untuk bergaul dengan mereka. Kadang-kadang dalam keadaan mereka tak kenal saya. Malam-malam saya pergi jalan kaki, saya duduk di kaki 5 Jalan Tunku Beraman. Saya duduk dengan mereka, saya bersembang, saya borak dengan mereka dan saya faham apa masalah mereka. Jadi saya fikir tak cukup dengan hanya beri bekalan makanan. Jadi kita ada program-program yang lebih jauh sikit yang kita rangka. Termasuk sekarang ini gelandangan akan bekerja di saya punya urban farm. Kita wujudkan urban farm, gelandangan kita nak latih dia bekerja. Selain pada kita hantar ke kilang, bagi dia kerja macam yang kita buat dalam pusingan pertama dan kedua, dan pusingan yang akan datang ni yang baru kita ambil gelandangan, kita ada formula-formula tertentu untuk membantu mereka secara holistik dan menyelesaikan masalah kegelandangan. Dan juga tadi kita nampak banyak
kelibat bas sekolah dalam visual tadi. Jadi macam mana Tan Sri untuk menjadikan warga yang hebat pada masa akan datang, perintis pada pemimpinan semua, kena ada pendidikan yang berkualiti lah. Walaupun dalam keadaan yang miskin B40, tetapi aspek pendidikan ini tak dapat Ini pernah sangat, diabaikan. sebenarnya ini sangat-sangat mustahak. Soal anak-anak kita, soal anak dan cucu kita di seluruh wilayah persekutuan, terutama sekali Kuala Lumpur. Kadang-kadang saya terfikir bila saya dengar cerita Abid Liu, kadang-kadang saya rasa malu dengan diri sendiri. Sebab saya tengok ada hamba Allah macam beliau tu begitu bersungguh-sungguh. Pergi sana, pergi sini, tolong tanah, tolong sini. Jadi kita rasa malu. Saya beritahu pada pegawai saya kata saya pun sendiri nak pergi cari Abid Liu, nak jumpa, nak sembang dengan mereka. Dan kalau boleh nak join forces. Macam sekarang ni, bila saya dengar, saya baca laporan UNICEF. Dia buat laporan, dia buat penyiasatan di keluarga-keluarga miskin di PPR. Dan laporan itu dikeluar secara berkala. Saya baca laporan itu. Badan United Nations ini sendiri menyatakan bahawa di rumah-rumah murah itu living conditionnya adalah tidak begitu sesuai. Ramai di kalangan anak-anak kita tidak ada berhenti untuk mereka nak belajar. Walaupun sekarang banyak belajar secara online dan sebagainya. Dan baru ini bila saya dengar kata Yayasan Hasanah akan mengedarkan tab dan juga rasa ada leganya sikit. Tapi kalaulah ada lagi misalnya keluarga, sebab kita kata konsep no one is left behind, kita kena walk the talk. Ya? Kalau ada lagi keluarga di wilayah ini anaknya tak sempurna belajar kerana tidak ada berhenti, saya rasa kita berdosa. Kita bertanggungjawab. Sebab itu saya nak tengok dari itu aspek. Macam sekarang ni ada orang kata tak ada beras, tak apalah, kita buat program My Beras. Jadi kenapa saya mengadakan program My School Bus? Sebab kalau seorang anak dia kena bayar RM80, dua orang anak dah RM160. Jadi kenapa tidak kita cari jalan, kita percumakan bas itu. Bukan semua yang mampu, eloklah. Dia bolehlah hantar anak menggunakan bas. Jadi program My Bus ni bagi mana-mana yang betul-betul tak mampu, kita bekerjasama dengan sekolah. Sekolah cek ada tak murid-murid mereka menghadapi masalah nak bayar bas. Jadi kita keluarkan kupon-kupon. Alhamdulillah sejak kita buat ni hampir 10,000 pelajar, ramai tu 10,000 pelajar yang kita dapat berikan kupon. Jadi dia jimat, dia tidak payah membayar. Tapi kita harap pemergian mereka ke sekolah selamat, ibu bapa tak perlu bimbang dan tidak menjadi satu bebanan kepada mereka. So soal pendidikan ni jangan kita tak boleh compromise. Sama ada dia orang miskin ataupun dia macam mana keadaan, apa juga kedudukan status sosial mereka, education wajib kita berikan yang terbaik. Tak ada bezanya seorang anak dari segi kaum apa, bangsa apa status ekonomi, anak itu mesti mendapat peluang yang terbaik dari segi belajar. Jangan ada sebarang hindrance. Jangan ada sebarang kekangan bagi anak-anak untuk mendapat pelajaran yang terbaik. Sebab itu school bus nampak kecil, daripada saya adalah penting. Jadi kalau kita dengar pula cerita tak ada tab, tak boleh belajar dan sebagainya, itu juga penting. Dan saya fikir kita kena cari jalan untuk terus membantu. Ya. Tan Sri, untuk menciptakan satu ekosistem yang mantap, bukan daripada pihak Tan Sri saja, tapi juga di peringkat blok-blok di kawasan perumahan, semuanya perlu ada, semua yang ada perasaan cinta itu, self accomplishment yang cukup tinggi. Jadi macam mana mencipta rangkaian di setiap lapisan masyarakat itu, semuanya ada tanggungjawab yang tidak perlu dipaksa, tapi wujud semula jadi untuk membantu satu sama lain. Kita kena faham satu perkara. Perasaan rasa cinta pada negeri itu sebenarnya telah ada dalam fitrah manusia. Manusia itu dilahirkan untuk rasa kasih, rasa sayang dengan tempat di mana dia berada. Even haiwan pun, kalau dia dah buat sarang dekat situ, atau kalau ada itu teritori dia, dia akan ada rasa sayang dan dia akan marah kalau orang kacau tempat dia. Itu haiwan. Manusia pun juga sebenarnya begitu. Sebahagian pada fitrah manusia itu adalah bila dia terhubung antara dia dengan alam sekitar, alam kelilingnya, dia akan ada rasa cinta. Tetapi perkara itu mesti kita develop. Kita mesti develop supaya warga kota, warga wilayah ada rasa kebertanggungjawaban, ada rasa sayang. Semalam saya merayau-rayau di Putrajaya daripada pagi sampai petang. Saya pergi ke segenap penjuru, segenap tempat dan saya beritahu kepada Presiden Perbadanan
Putrajaya, saya kata saya ada rasa bimbang kerana Putrajaya ni sangat cantik. Sangat cantik. Ada park, ada wetland dan ada kemudahan yang cukup banyak yang underutilized. Ya. Tapi saya mula nampak budaya maintenance di Putrajaya. Kebersihannya, manicuring, rumputnya, pokoknya dan sebagainya. Kalau kita tidak pertingkatkan penjagaan itu, kawasan itu akan mula rundown. Tetapi tidak ada satu kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah alam sekitar, kebersihan tanpa orangnya, rakyatnya, membudayakan soal penjagaan alam dan sebagainya. Jadi, kalau kita dapat wujudkan dalam warga wilayah persekutuan ini, rasa kasih, rasa sayang pada tempat tinggal mereka, pada bandaraya mereka, separuh pada masalah selesai. Kerajaan terus tingkatkan efisiensi, gunakan teknologi, tenaga kerja yang cukup, sistem kalau di Kuala Lumpur ni alam floranya dengan kegiatannya, tetapi budaya masyarakat itu akan mengukuhkan lagi. Jadi inilah, bila kita sebut wilayah persekutuan, wilayah prihatin kepada alam sekitar, prihatin kepada tempat kita tinggal, prihatin kepada masyarakat, prihatin kepada rakyat. Jadi, saya katakan, saya gunakan istilah, wilayah persekutuan mesti mempunyai roh, bukan hanya fizikal. Dan wilayah persekutuan mesti terwujud di kalangan warganya, satu perasaan kekitaan, kebertanggungjawaban, caring for each other, antara satu sama lain. Jadi itulah saya harap Hari Wilayah ni dapat pembudayaan, bukan hanya perayaan, tetapi pembudayaan yang kita kena lakukan secara berterusan. Ya, dan saya melihat sebenarnya dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini tak menghalang untuk kita menzahirkan kecintaan itu. Ada pelbagai program yang digerakkan, sekira daripada aspek kejiwaan, ada program munajat, dan kemudiannya untuk kibarkan bendera yang mungkin ada cara tersendiri yang sambutan kali ini dalam tempoh PKP ini. Ya, bagi nak mencapai matlamat, macam saya kata dia lah. Kenapa saya bagikan beras percuma? Itu kerana kita nak, bukan soal berasnya, tapi soal pembudayaan rasa keprihatinannya. Kerana beras itu makanan yang paling basic. Kalau saya kecil-kecil dulu, orang datang minta sedekah, dia minta beras, dia tak minta benda lain. Kita pun kalau nak beri sumbangan, zakat, sebahagian daripadanya kita bagi dalam bentuk beras. Zakat fitrah dulu diberi dalam bentuk beras. So beras tu simbolik, benda yang paling basic untuk kita dalam nak, orang kata nak mengulurkan bantuan dan sebagainya. Sebab itu dalam sepanjang perayaan ini, saya tekankan kepada program yang mewujudkan kepada pembudayaan. Kenapa saya adakan program wilayah bermunajat? Ya. Supaya kita membiasakan, kita mendoakan kepada untuk wilayah persekutuan. Kerana ada kaitannya, ada soal hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas, ada hablum minallah. Kalau kita doa minta kita kaya, minta dapat duit, minta dapat itu kita. Ya. Tapi bagaimana dengan tempat di mana kita tinggal? Apa salahnya kita turut mendoakan kesejahteraan wilayah. Jadi, satu daripada aspek perayaan itu, kita adakan program wilayah bermunajat. Alhamdulillah 200 lebih masjid dan surau melakukannya secara serentak, dan ini boleh dilakukan bukan musim ini, secara berterusan. Kemudian pembudayaan yang lain itu kita ada program yang berbagai-bagai. Kalau dulu kita ada juga program kebajikan macam jamuan rakyat sepenuh wilayah. Kali ini di bawah SOP baru, teruskan, ubah suai. Mulai pada hari ini kita menghantarkan lebih kurang 13,000 bakul makanan door to door dengan kerjasama MPP. Tiap-tiap satu MPP kita berikan lebih kurang 1,000 bakul. Ini supaya tidak ada orang berimpun, tak ada orang queue melanggar SOP. Kita suruh MPP sampaikan dalam kelompok kecil ataupun door to door. Tapi masih 13,000 orang masih boleh mendapat benefit ganti jamuan rakyat dalam bentuk penyampaian bakul-bakul. Kemudian ada 13,000 lagi akan disampaikan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kemudian 23,000 akan dapat dalam bentuk kupon-kupon beras. Jadi saya menjangkakan lebih pada 30,000 orang sepanjang perayaan ini akan mendapat sentuhan-sentuhan kecaknaan kita. Itu juga sebahagian daripada pembudayaan. Begitu juga kita nak sambutan perayaan ini jangan kerajaan yang buat. Kita nak community base. Biar community yang lakukan. Bila sebut cuti hari wilayah, kita pun cuti, relax, duduk dengan family. Itu tak ada makna. Tapi cuti itu kita gunakan untuk
melaksanakan beberapa aktiviti dan program yang boleh mendukung roh dan jiwa serta makna sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Tan Sri, kita tinjau sekejap di Perkara Seri Pentas apa yang dibawa oleh pihak Tan Sri pada hari ini untuk melambangkan dan juga untuk membawa refleksi bagaimanakah usaha keprihatinan ini. My Medic at Wilayah yang juga kita bawakan hari ini, situasi untuk melakukan kesihatan percuma, kami bawakan tracknya. Kemudian semua bantuan, ada My Grocery yang telah pun diwarakan awal tadi. Kemudian ada tadi My School ataupun untuk van sekolah yang akan menyantuni anak-anak yang pergi ke tempat belajar. Semua ini nampak begitu lengkap sekali menyantuni segenap keperluan masyarakat yang kecil, yang bekerja, ibu-ibu, semuanya dibantu segenap segi. Baik Tan Sri, kita nampak macam lengkap perancangan ini dengan pelbagai way forward yang digerakkan. Bagaimana pula dengan keterbukaan pihak Tan Sri untuk menerima feedback, maklum balas daripada orang ramai untuk penambahbaikan bagi setiap program yang dilaksanakan? Satu perkara yang saya harap masyarakat faham, bila kita perkenalkan 5 program ini ataupun My5 ini, kita tidak bergantung pada bajet belanjawan kerajaan. Biasanya bila ada satu program kerajaan ni, tunggu bajet. Kalau ada bajet, buat. Tak ada bajet, tak buat. Sebab tu saya tidak terlalu ambitious bila saya lancarkan My5 ini. Tapi program itu bukan saja dirakyatkan, tapi program itu terbuka untuk disumbangkan. Dia ada two-way system dalam My5 ini. Kalau My Beras, sekarang ini saya dapat kumpul lebih kurang 1 juta. Bukan secara langsung daripada bajet kerajaan. Kalau saya buat program My Bus, bukan semuanya mesti daripada kerajaan. Ataupun kita buat program My Medic, ya. Jadi kalau kita semua nak tunggu bajet kerajaan saja, kita tidak ada kreativitinya. Jadi program My5 ini sebahagian ada pendanaan daripada sumber kerajaan, tetapi sebahagian lagi kita buka pintu seluas-luasnya untuk pihak-pihak lain untuk mengambil bahagian. Jadi sebab itu saya bila mula lancar tahun lalu, soft launching last year, kita buat pada skala kecil. Saya takut tak berjaya. Ya? Kita buat pada skala kecil. My Grocery kita buat mungkin baru 2-30 lokaliti. Kita ada 178 kawasan sasaran. Kita ada perancangan yang komprehensif. Tapi kalau nak cover semua 178, program My Medic misalnya, mungkin belum cukup. Bila saya nak buat, ada kekangan itu, kekangan. Tapi jangan kerana tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau kita start pada skala yang kecil, kemudian kita boleh besarkan. Jadi semua My5 ini, katalah contoh My Grocery, macam-macam yang saya terpaksa cuba. Saya cuba pergi cari bas-bas buruk untuk saya renovate, letakkan satu tempat, convert bas jadi macam kios. Untuk nak lancarkan My Grocery. Ada juga yang kita ambil daripada pengusaha-pengusaha yang sedia ada. Dia dah ada van bergerak dia, kita duduk negotiate dengan dia. Jadi combination berbagai. Jadi trial and error berperingkat. Sekarang kita rasakan kita lebih ready untuk tahun ini bila kita minta PM melancarkan malam tadi, highlight the program. Saya tahu masyarakat boleh beri balik feedback. Saya tahu akan ada tempat benda tu tak sampai. Orang kata indah khabar daripada rupa. Ataupun bila kita beri khidmat, akan ada pula ada yang puas hati, yang tak puas hati, tak puas hati. Ada yang dapat, mungkin ada tak dapat. Dia kata kenapa anak si Pulan dapat kupon bas, kenapa anak saya tak dapat. Ini saya dah faham. Saya sebagai wakil rakyat yang dah lama, saya tahu tak ada masalah duduk dengan tak buat kerja. Tak adalah masalah. Tapi kalau kita buat kerja, umpama orang tua-tua kata, kalau kita berkenduri, tak pecah sebiji pinggan, tak sah namanya. Jadi macam ini juga, saya tak mengapa kalau nak ditegur, nak diberi feedback, saya lebih mengalu-alukan. Walaupun kita berada pada kedudukan seperti ini, bukan bermakna kita perfect. Dan program kita pun bukan makna kita perfect. Jadi rakyat nak tegur, eloklah rakyat tegur. Kalau kita tak kena tegur, tak sedar. Baru ni saya morning walk. Lepas tu tersempak dengan mantan KP Bandaraya. Lepas tu berjalan sikit, terempak dengan another one. Jadi 3 orang berfoto lah. Mereka excited jumpa dengan saya. Akhirnya berfoto lah bertiga. Saya pun post lah. Tak ada niat apa-apa pun. Tweet lah. Yang saya berjalan, 2 orang ni jalan sekali dengan saya. Wah. Komen daripada luar sana, daripada khalayak, tak patut SOP lah, kenapa berjalan 2 orang, 3 orang lebih pada 2 dan macam-macam. Saya terima baik. Ya.
Walaupun saya tahu saya tak melakukan kesalahan, saya bukan langgar SOP, tapi dalam gambar tu dilihat macam langgar SOP kan. Jadi biarlah masyarakat tegur kita. Walaupun kadang-kadang teguran tu memang kita pun sedih jugalah kena bala untuk tegur kan. Tapi it's okay. Saya fikir kita mesti terbuka. Biar rakyat menegur kita dengan cara-cara mereka masing-masing. Ambil daripada sudut yang positif. Jadi teguran-teguran. Termasuklah program ini saya mengalu-alukan. Mungkin teguran, ada idea baru, ada kaedah-kaedah yang dia boleh enrich lagi program ini. Saya sangat-sangat terbuka. Dan saya mengakui pada awal lagi bahawa apa yang saya lakukan ini bukanlah perfect. Ia satu usaha tambahan kepada segala agenda telah sedia ada. Yang pentingnya spirit, semangat. Spiritnya adalah saya mahu orang-orang kecil, orang-orang sutah itu mesti disentuh dengan program-program yang sampai kepada mereka. Kecil pun tak apa. Itu dia. Bagi kata sendiri, kalau kita hanya duduk diam memang tak nampak perubahan ya. Kalau pegang pinggan pun pinggan tu boleh berdebu. Tapi kalau kita bergerak, berkenduri, kita bermasyarakat, akan ada yang kurangnya. Pinggan pecah lah, yang sesemua tu memudahkan kita buat kerja dan berani untuk mengambil risiko. Jadi Sri, dalam masa yang agak terhad ini, masa seminit lah mungkin dapat diwawarakan kepada semua yang menyambut Hari Wilayah, tempat kita mencari makan, mencari rezeki, mencipta kehidupan supaya menenangkan rasa cinta dan saling kerjasama demi kebersamaan kita menempuh dugaan ini. Silakan. Saya harap yang penting sekali adalah perlu ada keterhubungan antara kita pembuat dasar di atas dengan rakyat di bawah. Jangan adakan gap itu. Saya dah lancarkan line per TV. Kalau ada nak komplain, nak tanya kepada menteri, seberapa direct yang boleh. Pejabat di bandaraya daripada tingkat atas, saya turun duduk kat bawah ground floor. Kalau orang perlu datang, jumpa. Tak payah pakai appointment dan sebagainya. Saya fikir jurang ini mesti dirapatkan, dan walaupun kita seorang menteri, kita itu adalah hamba kepada rakyat. Kita duduk dan saya harap saya dapat mengabdikan diri kepada wilayah persekutuan sepanjang tempoh saya diberikan kepercayaan. Terlalu banyak benda yang nak dilakukan. Dan ini semua tidak boleh dengan hanya stereotype, very bureaucratic type, tidak boleh. Kita mesti dapat menyelami dan melihat kepada masalah rakyat on the ground. Jadi cara mana? Caranya adalah kita berhubung, kita berinteraksi. Jadi pesan saya sempena Hari Wilayah, kita semua adalah satu. Kita semua adalah warga wilayah. Kita sayangkan wilayah persekutuan. Kita sayangkan Kuala Lumpur kita. Kita bangga dengan Putrajaya. Kita sayang pada kita punya Labuan, wilayah persekutuan Labuan. Jadi bersempena dengan Hari Wilayah ini, kita jaga kita dan kita sama-sama memainkan peranan. Tak ada jurang-jurang yang besar-besar ini. Permudahkan, semua sekali mendukung satu roh, baik pegawai kerajaan ataupun rakyat di bawah sana. No one is left behind. Kita bawa semangat wilayah persekutuan sebagai wilayah prihatin dan kita walk the talk. Kita laksanakan. Itu yang penting. Itu dia. Terima kasih mutiara kata daripada Tan Sri Champlaina Anwar bin Haji Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, yang berkongsi fikrah gerak kerja perancangan dan sebarkan cinta. Jadi untuk anda yang berada di wilayah yang indah ini, kita kibarkan bendera dengan cara kita sendiri, muat naik aktiviti yang bermanfaat dan gunakan hashtag #LightUpFT sebagai perkongsian kita bersama. Semoga ada manfaat yang dapat kita perolehi dengan program yang dilaksanakan ini. By 5 untuk anda semua. Sekali lagi terima kasih untuk Tan Sri.